Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung yang surah Baqarah muka surat 19 ayat 120. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung yang masih lagi baki berkaitan dengan Yahudi. Allah SWT dedah kan satu persatu tentang bagaimana sikap Yahudi dengan nikmat Allah SWT dan juga dengan perintah Allah SWT, supaya kita umat Nabi ni, generasi yang baru ni, yang dibina sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ambil pengajar, dapat ambil iktibar. Selepas Allah Taala jelaskan Yahudi zaman dulu bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah, Yahudi zaman Nabi, dan beginilah sikap mereka. Dan ini ayat Allah SWT ingat pada kita ni, ayat 120 ni, sampai hari kiamat, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kaedah azim, satu kaedah yang besar, panduan yang besar daripada kita. Allah yang kenal kita, yang kenal Yahudi, yang kenal. Panjang lagi lepas ni Allah Ta'ala akan bagi tahu lagi pada kita, dedah lagi. Allah SWT bagi tahu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara, orang Yahudi dan orang Kristian tidak akan redha dengan kamu wahai Muhammad. Tak akan redha dengan Nabi, dengan agama yang dibawa oleh Nabi ni. Mereka tidak akan redha sehingga tattabi'a millatahum, sehingga Nabi kita ikut millah mereka. Tengok millah mereka, bukan agama mereka. Lepas tu kita kena apa? Bukan dia nak suruh kita jadi Yahudi. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut millah mereka. Millah ni apa? Cara beragama yang kita ikut, yang kita ikut lagu mana? Millah Nabi Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim. Mereka tidak akan redha dengan Nabi, dengan kita, dengan umat ni, sehinggalah kita ikut millah mereka. Cara beragama seperti mana mereka? Mereka kan bangga nisbah dengan kitab Taurat. Orang Kristian dia rasa bangga dengan mereka ni ada kitab Injil, dan hubungan mereka dengan Nabi Isa. Yahudi hubungan mereka Nabi Musa, mereka bangga. Tapi mereka suruh kita beriman dengan Quran, beriman dengan Nabi, ikut cara mereka. Ikut cara mereka lagu mana? Sekadar nisbah dengan Quran, sekadar nisbah dengan Nabi. Tapi jangan ikut apa dalam Quran, jangan ikut seperti mana Nabi buat. Tapi bangga dengan Nabi. Sebab tu ada usaha-usaha yang dia buat begini, dia apa? Dia bagi bantuan, dia bagi sokong yang sepenuh. Mereka tidak ada masalah. Cuma jangan ikut Quran, cuma jangan ikut Nabi. Nak puja Nabi, nak ayat Nabi kita paling hebat, dia pun setuju. Dia boleh. Nak kata Quran kitab paling tinggi sekali, nak kata tapi jangan ikut. Seperti mana mereka, sikap mereka dengan Taurat. Tapi mereka tak ikut Taurat. Itu cara beragama mereka, millah mereka. Sebab tu dia tidak ada masalah dengan Islam. Cuma Islam ala kita, cara kita. Ikut cara kita. Sebab tu dia ada Islam ala Amerika. Percubaan yang dia buat 2-3 tahun ni kan, dia bina rumah Baitul Ibrahimiyah. Tapi alhamdulillah tak berjaya. Allah SWT batalkan usaha mereka. Perancangan daripada pihak mereka memang akan batal. Walaupun cuba guna ulama-ulama orang Islam kan. Tapi alhamdulillah. Sebab tu mereka bukan nak suruh kita jadi kafir seperti mana. Allah Ta'ala pun tak kata sehingga kamu ikut agama mereka, tak ada. Bukan hatta tattabi'a dinahum, hatta tattabi'a millatahum. Millah ni masalah. Ni cara mereka beragama dengan ikut cara mereka. Nak perjuangkan Islam boleh, cara mereka. Semua cara mereka lah. Cara mereka luluh belakang. Sebab tu kita kena ada rasa syak. Sebab tu kita tak boleh ambil cara mereka. Kalau dia redha kan perjuangan ke apa, maka tahulah ada masalah lalu. Kalau orang tu disokong oleh Yahudi dan Nasara, maka mesti orang itu ada masalah. Sebab Allah SWT hak, dan firman Allah SWT hak.
Seperti mana kita dari tahajud kita baca kan, Allahumma antal haq wa qawlukal haq. Ya Allah, kamu benar ya Allah, dan firman kamu benar ya Allah. Canggah dengan ni masih ada masalah. Kalau orang putih barat tu redha, puas hati ke tak? Mesti orang tu ada masalah. Mesti ada masalah. Mana-mana kalau ada ulama, kalau ospok tu akak dia tu, maka orang tu ada masalah lah. Mudah bahasa. Kalau tidak mustahil. Kalau tidak mustahil. Kalau orang Yahudi iktirah, dia pun tak boleh pakam lah kan. Tak boleh pakam lah. Kita kena faham lagu tu. Kena faham. Sebab Allah Ta'ala kata, ini benar. Walan tarda ankal yahud. Kalau orang ni reda ke tak? Iktirah nombor 1 tu kan? Ada masalah tu. Tak, ada masalah. Macam dah boleh HO, iktirah ke tak? Malaysia nombor 1. Betul ada masalah. Tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan yang terlibat tu kan? Ada masalah. Ada masalah. Mesti ada masalah. Kita belajar dah hadis bagaimana interaksi Nabi. Nabi sendiri tak, sebagai orang mula-mula sekali. Nabi kerak dah kan? Apa kita yang tidak ada bimbingan wahyu? Nabi ada bimbingan wahyu. Tentulah kita lagi-lagi kena berhati-hati. Dan ini panduan kita. Qul, katakanlah wahai Muhammad, tengok ni. Mari cadangkan lagu mana pun untuk menguasai kita ni. Katakanlah, ni Allah Ta'ala pada Nabi, inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itulah petunjuk. Marilah lagu mana pun. Tepeklah Islami kau gapo ke. Kalau bukan mari daripada juzur dia, akal dia la ilaha illallah kan. Dari sudut akidah ke, ibadat ke, muamalah ke, muasyarat ke, siasah ke, semua kan. Maka tak boleh pakai. Inna hudallah huwal huda. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benar. Wala ini tabakni Allah Ta'ala pada Nabi. Bawa dituju pada Nabi. Ini khas semua pada Nabi ni. Nak bagi faham umat ni. Nabi yang dita'i oleh Allah SWT. Ya, malaikat tu guru dia. Tapi kalau inhiraf daripada wahyu, daripada Allah SWT, Allah Ta'ala berkata, wala ini tabakta hawa'um. Kalau kamu wahai Muhammad ikut pandangan mereka, hawa mereka, selepas datang pada kamu wahyu ni, malaka minallah min wali wala nasir. Tidak ada bagi kamu daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Mana akan sesat. Akan sesat. Kemudian Allah Ta'ala untuk akhir berkenaan dengan orang Yahudi, Ahlul Kitab, Allah datang juga satu ayat. Bukan semua Yahudi sesat. Dia semua. Adapun alladzina atainahumul kitab, orang yang mana kami bagi pada mereka kefahaman kitab. Di kalangan Ahlul Kitab, yatlunahu haqqa tilawati, dan mereka benar mereka baca dak kitab Allah SWT dengan sebenar-benar bacaan. Baca dan ikut. Tilawah ni baca dan ikut. Dan mereka beriman apa yang ada dalam kitab tu. Ulaika yu'minuna bihi. Itulah mereka yang benar beriman dengan kitab, dengan Quran. Wa may yakfur bih, tapi siapa dia kufur dengan Quran, fa ulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Orang yang rugi. Ya Bani Israel, tutup berkenaan kisah Yahudi untuk satu fasa. Nak buka dengan ya Bani Israel, tutup pun dengan ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu. Nikmat nubuwah yang berada di kalangan kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah lebihkan kamu berbanding bangsa lain, berbanding manusia lain sebelum ni. Wattaqu yawman la tajzi nafsun. Dan takutlah kamu akan satu hari yang mana tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat jiwa yang lain sedikit pun. Tak ada. Hari kamu ni hari akhirat. Ni Allah nak ugut Bani Israel. Takutlah kamu akan satu hari tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat jiwa yang lain. Semua orang bergantung pada amalan masing-masing. Wala yuqbalu minha adlun. Tebusan yang nak buat semua tidak akan diterima. Tak ada dah. Nak bayar ke apa-apa. Wala tanfa'uha syafa'atun. Siapa-siapa tak boleh bagi syafaat. Tak ada siapa boleh bagi syafaat. Wala tanfa'uha syafa'atun. Syafaat siapa-siapa pun tidak akan bagi manfaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Tentu dah sekali semua ni dengan istisna biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu. Wala hum yunsarun. Habis hadirin hadirat kisah Bani Israel satu fasa. Bani Allah sambung lagi. Satu fasa. Yang kita nampak daripada ya Bani Israel mula-mula sampai ya Bani Israel ni. Tak tunjuk ke apa dia?
sikap Bani Israel dengan perintah Allah, sikap Bani Israel dengan kitab Allah, sikap Bani Israel dengan panduan-panduan daripada Allah SWT. Bagaimana sikap mereka? Tidak mahu taslim, tidak mahu tunduk pada Allah SWT, tidak mahu tunduk pada perintah Allah SWT. Tapi mereka kena penyakit, mereka rasa mereka betul. Sebab tu rasa betul ni bukan betul. Dia agama ni bukan rasa. Rasa ni sesat. Betul ni apa dia? Dalil ada bersama dengan kita bahawa ni daripada kitab Allah, daripada sunnah Nabi. Tu Allah Taala suruh kita tanya, "Qul hatu burhanakum." Yahudi dakwah kan? Tidak akan masuk syurga malaikat Yahudi ya. Orang Nasara dakwah, orang Yahudi dan Nasara dakwah tidak akan masuk syurga sama malaikat Yahudi ataupun Nasara ya. Allah Taala kata khayal lah, bagi khayal lah. Tanya mereka bukti, hatu burhanakum, mari bukti. Kalau boleh datangkan bukti, maka barulah boleh dakwah betul tak betul. Allah Taala bagi tahu siapa dia boleh masuk syurga. Bala man aslama, bahkan sebenarnya orang yang mana serah diri pada Allah. Tengok jawapan Allah semua, taslim pada Allah, tunduk pada seperti mana para malaikat tunduk. Jangan jadi seperti mana iblis, jangan jadi seperti mana Nabi Adam kena tipu pada iblis, langgar perintah Allah SWT. Dia kisah Bani Israel panjang lebar. Allah Taala dedah kepada kita supaya kita ni tidak ikut jejak langkah Bani Israel. Sekarang masuk fasa seterusnya, Nabi Ibrahim. Jadi ni ikutan kita. Allah Taala cerita Bani Israel panjang lebar ni, orang yang mana Allah Taala puas hati. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamma. Ingatlah kisah Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim. Bila idh batala Ibrahim rabbuhu. Kisah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa perintah. Suruh dan larang beberapa perintah. Lalu fa'atammahun, Allah Taala cakap fa'atammahun, Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah Allah SWT. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim telah sempurna. Allah Taala puas hati. Bila telah sempurna ni, inni ja'iluka linnasi imam, kami jadikan kamu pada manusia ni sebagai imam. Ni orang pun ambil ayat ni, tengok ni, imam. Batu surah ni khilafah tetan ni. Tengok imam Nabi Ibrahim menjadi imam kepada dia. Berapa orang ni ikut kerajaan mana Nabi Ibrahim pergi? Tak ada yang beriman dengan Nabi Lut yang beriman dengan dia, dia keluarga dia. Tak ada orang ikutkan Nabi Ibrahim, kaum dia tak ikut dia dah. Tak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak anak dia, Nabi Ismail anak dia. Tidak tahu. Tak ada Nabi Ibrahim. Tapi Allah Taala panggil imam. Allah Taala puas hati. Dia jadi imam pada Nabi kita. Jadi imam, jadi ikutan bagi Nabi kita. Sebab tu kita Allah SWT nak orang seperti mana Nabi Ibrahim, tunduk dia patuh pada Allah SWT, tunduk dia patuh pada Allah. Sebab tu mari cerita Nabi Ibrahim, biar kita nak hubungnya. Bawa kisah malaikat dulu, bawa kisah Nabi Adam, bawa kisah Bani Israel panjang. Kita nampak Allah nak susun Allah biar nampak tu basirah hak tu gapo dia Allah Taala nak. Sebab tu Allah SWT tak suruh kita, Allah Taala suruh kita taslim. Benda paling mudah dah. Bukan suruh kita buat bina. Tamkin ni Allah Taala bagi. Tengok Allah Taala bagi pada Nabi SAW. Bila Nabi ikut je wahyu, Nabi fikir bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah Taala, Allah bagi tamkin pada Nabi. Dia tengok cara Allah Taala bagi. Di Madinah ni, orang Madinah ni orang tak pandai. Orang tak pandai. Kabilah yang mana Aus dan Khazraj ni orang tak pandai. Tapi tengok Allah Taala gerak. Nabi naik sikit. Lepas ni menguasai semua. Baik. Sedangkan Aus dan Khazraj ni, Ansar ni sebenarnya tidak masuk dalam senarai. Kalau di Mekah ni, yang boleh berada di Arafah, kemah-kemah besar ni, yang dekat dengan Quraisy ni, jadi perhatian Quraisy ni, kabilah-kabilah lain banyak lagi yang hebat-hebat. Hatta kabilah Dausi, Tufail ad-Dausi tu, kabilah Abu Hurairah tu lebih hebat lagi. Demo ni sebab tu bila Nabi pergi dakwah, Aqabah pertama, Aqabah kedua dengan Ansar ni kan, tak ada belakang Nabi Abu Lahab kan, Abu Jahal tak ada kan. Sebab dikira nak orang ni tak ada dalam senara. Tapi ni semua Allah. Ni panggil nubuah ni. Biar kita faham, Nabi pun tak fikir. Nabi Allah Taala datangkan wahyu. Ni pergi Madinah ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bina para sahabat. Nabi sibuk dak bina para sahabat, hubungan dengan Allah, hubungan sama-sama sahabat.
Sama-sama orang Islam. Ini Nabi sudah bina. Dan ini surah turun sebagai panduan. Ini Nabi Ibrahim lagi. Orang yang mana Allah Ta'ala puas hati dari kita. Lepas 80 surah-surah di Makki tu, yang mana Nabi duduk ajar para sahabat di masjid Nabi, duduk muzakarah tentang Quran. Di sini lah kalau kita tengok hadis-hadis Nabi ke tak? Sahabat-sahabat yang mana di persaudara ke dengan Ansar kan. Ada biasanya ada keluarga lah. Ada keluarga Nabi apa dia? Nabi pelaga ke dengan Ansar. Tak sebahagian dengan Aus, sebahagian dengan Khazraj. Tapi huk buja-buja tak seperti mana Mus'ab bin Umair, Bilal radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat ni. Maka dia duduk di masjid. Tak ada tempat. Nabi akan dahulukan orang yang ada keluarga tu. Sebab orang yang ada keluarga dia perlu kan keperluan untuk anak-anak dia. Jadi sahabat dia dibahagi kongsi dengan Ansar. Ansar yang ada rumah, Ansar yang ada kebun. Jadi sahabat tu bila jadi adik-beradik dia, maka kerja sekali. Macam serumah kan? Serumah ni. Tak kerja kebun. Maka dia kegilir. Hari ni serumah mari hadir majlis Nabi. Tak esok serumah pula kerja. Maka saudara dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dia gila-gila. Masing-masing yang bertanggungjawab. Kalau tidak ada tempat tak nak kerja, duduk di masjid. Duduk di masjid Nabi. Suasana dia. Mereka belajar. Mereka duduk belajar. Sibuk dengan belajar. Dengan belajar. Keadaan ni. Dan surah banyak dah kan. Duduk muzakarah surah-surah. Dan Allah SWT bila puas hati dengan Nabi Ibrahim, Allah SWT bagi inni ja'iluka linnas, kami jadikan kamu sebagai imam, ikuti bagi orang lain. Ikuti orang lain. Walaupun tak ada orang pada zaman dia jadi ikuti pada semua orang pada zaman. Tamkin pada diri dia taklah bagi. Sebab tu dia sama kita kena faham. Nabi Nuh AS tak ada orang ikut juga. Tak. Jadi hak sekadar yang ikut dengan dia. Allah yang telah binasa. Sebab tu nak bagi tamkin ni bukan setakat Nabi kena, umat ni kena terima juga. Kalau umat tak terima, maka jadi seperti mana Nabi Nuh, jadi seperti mana Nabi Hud, jadi seperti mana Nabi Saleh yang Allah cerita ulala, jadi seperti mana Nabi Musa, hatta Nabi Musa AS. Nah, bagaimana nak bagi tamkin pada umat tu, sedangkan umat tu begitu lemah. Itu lemah. Dan ini sunnatullah. Ini sunnatullah dah. Jadi ini cara nak bina. Dan ni Nabi telah bina para sahabat ni. Sebab tu berkenaan dengan pengurusan pentadbiran ni benda mudah. Bukan benda payah. Yang payah ni orang yang celika tu masalah. Nak bina orang yang taat, takut pada Allah SWT, buat sesuatu kerana Allah SWT, tidak khianat. Di hadapan dia ada peluang-peluang ni payah. Dia ni sudah dibina dulu. Dia ni yang telah berjaya Nabi bina. Kalau min dzurriyyati, Nabi Ibrahim tengok bila Allah Taala lantik dia jadi imam bagi semua manusia, maka dia minta dengan Allah SWT, wa min dzurriyyati, ya Allah masukkanlah juga zuriat saya. Allah Taala terima, tapi Allah Taala kata qala la yanalu ahadi adh-dhalimin. Orang yang zalim tidak termasuk. Orang yang zalim, orang yang syirik dengan Allah SWT, orang yang langgar perintah Allah SWT ini tidak termasuk. Wa idh ja'alna al-baita, kemudian cerita tentang Kaabah. Tentang Kaabah. Ini nikmat yang sangat besar. Ni agama Allah Taala panggil. Kaabah ni qiyaman linnas. Qiyaman linnas. Seperti mana Quran juga, seperti mana manusia. Qiyaman linnas. Ingatlah kami jadikan al-bait, Baitullah, Kaabah ni masabatan linnas. Masabatan linnas, tempat manusia berkumpul. Wa amna, dia tempat yang aman, tempat yang aman. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dia jadikanlah tempat makam Ibrahim ni musalla. Makam ni apa ni? Tempat Nabi Ibrahim pijak. Bukan makam ni kubur. Tak. Kayak tu di kat Kaabah tu kan ada makam Ibrahim kan? Apa maksud makam Ibrahim? Tempat tapak kaki Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim pijak. Lepas tu semaya di makam Ibrahim kan, lepas tawaf tu sunat semaya di makam Ibrahim. Sebenarnya bagi sahabat Sayyidina Umar, semua tu makam Ibrahim belakang sekitar Kaabah tu, sebab Nabi Ibrahim pijak belakang. Tapi bila Allah Taala sebut turun ayat gini kan, Nabi sendiri pun tak tahan lepas tawaf kan, Nabi akan semaya di belakang makam Ibrahim. Maksudnya bila kita pergi umrah, kita pergi haji, bila lepas tawaf kita semaya situ lah. Tapi bila orang penuh situ, bukan tempat berebut situ kan.
Maka kita boleh sembahyang mana-mana, semua waktu makam Ibrahim juga. Tapi tempat Nabi sembahyang situ, kita sembahyang situ. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami telah buat perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Kami telah perintah pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa dia? Antahira baiti, hendaklah jaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah ni rumah Allah, bukan rumah kita. Masuk dia ada adab dia. Dia ada. Kita kena masuk dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Bersihkanlah rumah aku lit-taifin, untuk orang tawaf, untuk orang iktikaf, untuk orang rukuk, untuk orang sembahyang, untuk orang sembahyang. Maka Nabi Ibrahim doa pada Allah Subhanahu, Rabbi ja'al hadha baladan aman. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang mana aman. Warzuq ahlahu, dia bagilah rezeki pada penduduk negeri ini daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil. Ini doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Doa Nabi Ibrahim, negeri ini aman bagi. Wa man kafar, orang kafir boleh juga. Qala wa man kafar, orang kafir boleh juga. Betul, orang kafir boleh duduk. Orang kafir boleh juga. Fa umattihu qala, aku akan bagi nikmat tu untuk sementara. Summatarhu ila adzabin nar, kemudian akhirnya mereka akan dipaksa, akan ditolak masuk ke neraka. Wa bi'sal masir. Ini doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Tapi Allah SWT bagi tahu, sebab tu boleh dikuasai oleh Quraisy, oleh orang buat syirik, boleh tak berhala. Sebab Allah Ta'ala biarkan. Allah Ta'ala bagi tahu, wa man kafar. Qala wa man kafar. Itu orang kafir boleh. Sebagai ujian. Dan ini cerita berkenaan perintah Allah Ta'ala pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail supaya buat Kaabah, bina Kaabah. Ini bina kali kedua ni. Bina dalam surah Ali Imran kan. Mula-mula rumah Allah mula-mula sekali dibina Kaabah lah. Kaabah lah mula-mula sekali dibina oleh Nabi Adam mula-mula sekali. Kemudian lepas 40 tahun dibina Baitul Maqdis. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Nabi Ibrahim ni kali kedua ni, bina kali kedua lepas roboh dah. Ingatlah ketika mana Allah SWT perintah pada Nabi Ibrahim supaya yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait, supaya baginda bina Kaabah dengan Nabi Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah, ini doa mereka. Jadi ini di antara isyarat daripada Allah SWT, doa mustajab. Dalam usaha menyempurnakan perintah Allah ni, doa mustajab. Dan ketika mana dalam pembinaan itu, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah kami. Taqabbal minna. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Minta qabuliyat dulu. Minta penerimaan dulu. Sebab penerimaan ni asal. Bila Allah Ta'ala terima kita kan, selesai masalah. Kalau Allah Ta'ala tak terima, tak ada makna belakang. Sia-sia belakang. Tak. Asalnya penerimaan Allah SWT, qabuliyat daripada Allah SWT. Dan ni mana dah masa mari jalan, mari masjid, dalam gabadah melaksanakan perintah Allah ni, doa mustajab. Doa, kita boleh doa. Tengok Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah kami ya Allah, sesungguhnya kamu Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimain laka. Tengok, wahai Tuhan kami, jadilah kami orang yang mana muslimain laka, orang yang mana tunduk dan patuh pada agama muslimain. Bukan jadi orang Islam ni, bukan istilah kita. Islam ni maksudnya orang tunduk pada Allah. Nama kita dah Islam dah. Sebab tu nama ni besar, muslimin ni besar. Muslimin ni orang yang mana tunduk dan patuh hanya pada Allah. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua ni muslimain laka, orang yang mana tunduk pada kamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga zuriat-zuriat kami jadikanlah juga ummatan muslimatan lak, satu umat yang mana tunduk pada kamu. Wa arina manasikana, dan tunjuk pada kami bagaimana untuk kami buat pengorbanan untuk kamu. Wa tub alaina, terimalah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya kamu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim rasulan, utuslah di kalangan mereka, di kalangan zuriat kami, seorang rasul di kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang akan baca pada mereka ayat-ayat kamu. Ayat apa? Cerita tentang kudrat Allah, tentang kuasa Allah, tentang kehebatan Allah. Ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, dan ajar pada mereka kitab kamu dan hikmah kamu. Wa yuzakkihim, dan juga membersihkan mereka, membersihkan
tazkiyah untuk mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu ni maha perkasa, maha bijaksana. Maha perkasa, maha bijaksana. Dia tengok ni, ini dalam Quran mula-mula mari. Dia Allah Taala akan ulang 3 kali lagi. Ulang 3 kali lagi. Dan surah ni satu lagi, surah Ali Imran, dan surah Jumaat. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ni tugas Nabi kita sallallahu. Kita tengok ni Allah Taala. Bila Allah Taala ulang 4 kali tugas Nabi, maka kita kenapa Sebab tu kita jangan erat kat lain. Ni tugas Nabi. Dalam ayat lain kan kita ada surah Makkiyah, kita dengar Allah Taala kata kamu hanya pemberi berita gembira, pemberi berita gembira, pemberi ancaman, basyiran wa nadhira, tugas Nabi. Innama antal balagh. Nah, tugas Nabi. Sini Allah Taala tambah ayat-ayat Madaniyah ni. Allah Taala rangkumkan dalam satu ayat. Ayat yang sama diulang-ulang, cuma takdim takhir beza sikit. Gapo dia tugas Nabi? Cerita pada manusia tentang kehebatan Allah. Yang kedua, ajar kepada mereka kita apa yang Allah telah perintahkan dalam kitab dia. Tu ajar hikmah, kefahaman daripada kitab Allah. Wa tazkiyah, bersihkan jiwa. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kamu maha perkasa, maha bijaksana. Wa man yarghab an millati Ibrahim, kemudian Allah Taala mula nak bagi tahu pada kita milah Nabi Ibrahim. Siapa dia tak setuju dengan milah Nabi Ibrahim? Wa man yarghab, tak suka pada milah Nabi Ibrahim, tidak lain melainkan man safiha nafsah, mereka orang yang telah memperbodohkan diri mereka sendiri. Bodoh. Allah nak bagi tahu. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man, tidak ada orang yang mana tidak setuju dengan milah Nabi, melainkan orang yang bodoh. Allah tak nak bagi tahu. Illa man safiha nafsah. Walaqad istafaina, sebab apa? Sebab kami benar-benar telah pilih dia di dunia ni sebagai ikutan, sebagai imam. Wa innahu fil akhirah laminas salihin, dan Nabi Ibrahim di akhirat benar-benar hamba kami yang soleh. Lagu mana milah Nabi Ibrahim? Tengok milah Nabi Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika mana Allah Taala kata pada Nabi Ibrahim, aslim, serahkan diri kamu pada aku. Gapo jawab Nabi Ibrahim? Aslamtu lillah, aslamtu li rabbil alamin, aku serah diri aku pada Allah. Ini perjanjian Nabi Ibrahim dengan Allah. Dia memang aslamtu lillah, perintah Allah. Sebab tu kita kena baca perintah. Tengok bagaimana keadaan kita ni. Ni orang yang Allah Taala puas hati ni. Perintah Allah, dia sempurnakan perintah Allah, cari jalan bagaimana perintah Allah dapat disempurnakan. Kan senang. Nak dia goncangkan zaman dia, walaupun dia bersendirian, Nabi Ibrahim seorang. Semua orang sembah berhala, lagu mana dia gerak. Tak, pergi jumpa ayah dia, pergi jumpa kaum dia, pujuk ayah dia, sampai ayah dia marah dia kan. Dia halau dia. Kalau kamu tak berhenti, aku kata kan, sama pahat. Sedangkan bahasa dia pujuk ayah dengan molek, tapi nak ayat dia sungguh-sungguh. Kaum dia begitu juga, macam-macam cara dia buat, sehingga sampai peringkat dia pergi pecahkan berhala, hancurkan berhala. Ini Nabi Ibrahim. Dia tak peduli pada orang ni, dia hanya peduli dengan Allah SWT. Allah nak lagu ni, kita dengan Allah SWT nak lagu ni kan? Kita kena faham ni hakikat ni, taslim. Lepas tu kita sebagai hamba Allah sekarang ni, kita Allah depan kita, perintah Allah ni berkait-kait. Lagu mana kita nak rasa tanggungjawab ni atas kita? Kita kena rasa tak, perintah Allah ni tanggungjawab kita. Dan bagaimana semua orang ni beriman dengan Allah pun ni tanggungjawab kita. Semua orang atas seluruh dunia ni tanggungjawab kita. Sebab tu kita kena ada fikrah ni, fikrah semua orang untuk taat pada Allah SWT ni, kita bertanggungjawab. Setiap orang ni bertanggungjawab terhadap semua orang, dan semua orang umat Islam bertanggungjawab setiap orang. Dia kena gitu, dia kata. Kita kena bina satu umat yang mana sentiasa fikir setiap orang ni bertanggungjawab terhadap semua orang. Dan semua orang di kalangan umat ni kena rasa bertanggungjawab pada setiap orang, setiap individu. Baru kita boleh nampak nak kerja lagu mana, nak buat lagu mana. Kalau kita masih kata ni bukan tugas kita, ni bukan tanggungjawab kita, akan lembek kita. Tak. Itu tanggungjawab orang sana. Dia kena ada himmah. Tak. Himmah yang besar. Bila kita ada kerisauan, nak timbul kerisauan ni, kerisauan bagaimana supaya manusia taat, bagaimana pemimpin kita berhukum dengan hukum Allah SWT, kesian dia, kena rasa siap. Bukan rasa benci pada dia, apa tolu taklah. Tak, so, dia terperangkap dengan sistem batin yang dia duduk tu. Tak. Tapi dia akan balik menghadap Allah SWT. Balik menghadap Allah. Pagi tadi tok siap kita pukul 4 pagi, balik menghadap Allah Taala dah. Pukul 4. Dia azan masjid kita ni biasa pukul 5 dia azan. Pagi ni dia tak boleh nak azan.
Mati dah. Balik dengan Allah Ta'ala. Balik dengan Allah Ta'ala. Betul kan? Masa Allah Ta'ala ni pinjaman atas dunia ni. Ni hakikat dia. Hakikat dia. Kita punya khayalan ni, gaya ni pakai baju raya boleh dah. Nak pakai baju kat mana? Nak gaya dengan anak-anak dengan cucu-cucu, nak makan lemah, nak makan gotu gini. Tak ada dah. Tak ada menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ni hakikat kehidupan. Sebab tu kita kena faham, dunia ni bukan kehidupan sebenar. Kalau kehidupan sebenar, apa jadi lagu ni? Apa jadi lagu ni? Sebab tu bila kematian mari, sebab tu Nabi kata kematian ni dia merosakkan kita punya angan-angan kita. Dia menjelaskan sebenarnya. Kalau kita sakut, kita kata, "Pah nak buat lagu mana? Pah bini saya, keluarga saya ni, pah mati lagu mana?" Mati juga. Mati juga. Tak. Kita hayal kan, kita hayal kan, mati belakang. Pisah juga. Tapi peluang yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni cukup besar. Ni kita belajar kitab orang yang ada himmah tinggi. Nabi ni sekarang Nabi umur apa? 40, 53, ni 54 ni. Nabi masuk umur 54 ni. Nabi duduk di Madinah sekarang ni. Dia orang baru sikit. Orang Islam daripada Mekah ni tak apa 100 orang yang hijrah. Sebahagian masih lagi berada di Habsyah. Ja'far berada di Habsyah. Lambat lagi balik. Sebahagian. Mana Nabi punya kekuatan sikit lah. Kekuatan orang bersama dengan Nabi di Mekah 13 tahun ni dah ada 70 orang. Kalau kita kata 60-70 orang. Ni kekuatan. Ni basic asas untuk Islam orang baru di Madinah ni. Orang-orang ni baru masuk Islam baru setahun je. Dan Nabi baru mari ya. Setahun lebih ni Mus'ab bin Umair duduk. Tak ada Nabi. Ni Nabi bina ni. Lagi susah Nabi. Kita punya aset kita bukan main. Kita punya. Dan Nabi seorang. Nabi sebagai penggerak. Sekarang Nabi dia buat akhirnya. Tengok apa yang ditanda. Tengok surah turun. Bagi tahu apa dia. Suruh taslim pada Allah. Masih lagi suhana ni. Hak ni asas dia. Bukan kuasa, bukan khilafah. Kita ada usaha atas khilafah. Buat apa khilafah? Kalau orang lagu, orang sebab kita lah ni. Orang sebab kita lah ni. Bagi pun jatuh. Kadang-kadang kita lah ni. Kita begitu lemah. Begitu lemah ni. Sebab tu tengok. Ni logik dia ni. Tanah dulu. Biar setiap orang ada takluk dengan Allah SWT. Takut dengan Allah SWT. Jelas tentang akhirat dia. Jelas tentang Allah SWT. Rasa perintah Allah paling hebat sekali. Baru boleh buat kerja. Ni nak berhadapan dengan Yahudi ni. Nabi berhadapan dengan Yahudi ni syirik pandai belakang ni. Dia pergi belakang Madinah, dia pergi Mekah, dia pergi. Dia sudut kecerdikan dia orang cerdik ni. Orang ada kitab. Nabi nak berhadapan dengan orang ni. Baru sikit. Sebab tu benda-benda ni Quran tak tonjol kan. Quran tonjol kan bagaimana usaha Nabi sedang buat. Dia tengok Nabi Ibrahim jadi ikutan. Dia baca pada para sahabat. Ni orang yang tak lapor puas hati ni. Biar masuk dalam para sahabat. Ni ikutan kita. Ni ikutan kita. Bukan Yahudi ikutan kita. Sekarang ni Yahudi cabut dah. Tarbiyah Nabi dah turun ayat Quran dedahkan kesilapan mereka, bagaimana sikap mereka dengan nikmat Allah, dengan perintah Allah. Orang ni layak masuk daripada para sahabat. Orang ni tak boleh buat contoh, tak boleh jadi ikutan. Maka kehidupan mereka mula khilaf zahir dan batin, khilaf dengan Yahudi. Dia kena gitu. Nabi buat belakang. Yahudi perang ni, tidak perang ni bukan ada kaitan agama. Tapi nak buat belakang. Nak buat. Biar tidak ada kehebatan Yahudi. Pas bayar kita sekarang pergi peluk benda paling dia hebat sekali. Baru kita faham siasah Nabi, politik Nabi lagu ni ada. Benda ni paling kita tahu sekali. Benda ni dia duduk pasal seluruh negara ni. Benda ni dia kita tak perlu buat benda ni. Kita ada dah, kita boleh meretah tanpa benda lagu tu. Tak, kalau pemerintah kita tak sempurna ke hak-hak kita, buat zalim ke apa, maka nasihat amar ma'ruf. Ulama ada. Sebab tu kita jelas Pas kita nak ngaji, kita ngaji hadis, kita kata tengok Nabi ni, bagaimana Nabi tarbiyah dengan begitu sempurna. Pas kita duk peluk Yahudi, duk peluk produk dia. Peluk memahami. Tengok ni, Allah Ta'ala tanya pada idqal. Ingat gapo dia Nabi Ibrahim ni. Allah Ta'ala bagi mula mukadimah kan. Siapa dia rasa tidak suka pada milah Nabi Ibrahim, itu orang bodoh belaka, tak nak bagi tahu. Allah Ta'ala mula kan. Sebab apa? Sebab kami telah pilih dia jadi imam, jadi ikutan. Dia benar-benar pilihan kami, dan akhirat dia benar-benar orang yang soleh. Lagu mana milah dia? Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala kata pada aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serah pada Allah.
Sebab tu Nabi kan tengok sebelum tidur kita buat doa tidur Nabi ajar kan daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bila kamu nak tidur maka bacalah begini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa asna'tu dhahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Tengok, ya Allah, saya serah diri saya padamu ya Allah. Saya hanya hadapkan wajah saya hanya padamu ya Allah, tak pandai kiri kanan dah. Ya Allah, urusan saya lepas tu kalau ikut Allah jadi lagu mana bahaya saya kan. Ya Allah, diri saya ni saya serah padamu ya Allah. Urusan saya ni saya serah pada kamu ya Allah. Kamu atur lagu mana. Tengok, belum tidur pun lagu nidah. Dan wasna'tu dhahri ilai, ya Allah, belakang saya ni saya sandar padamu. Pak nyanda. Pak tukar. Bukan tukar kau ustaz, kita tukar kau ustaz kan. Ustaz rebah pak kita rebah. Wasna'tu. Tengok sebelum tidur, tengok doa ni. Doa dia ajar untuk taslim pada Allah. Akhirnya amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, saya beriman dengan kitab yang kamu turunkan. Saya beriman dengan nabi yang kamu utuskan. Ya, sebelum tidur. Faham ya? Bangun tidur kita pula. Doa iftitah. Allahumma antal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq. Kemudian Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya padamu ya Allah saya serah diri. Ya Allah, dengan bantuanmu saya dapat beriman dengan kamu. Ya Allah, hanya padamu saya bertawakal. Wa ilaika anabtu. Ya Allah, saya ingin kembali pada kamu ya Allah. Wa ilaika hakamtu. Ya Allah, saya hanya berhukum dengan hukummu ya Allah. Wa bika khasamtu. Sabarlah orang kerana-Mu ya Allah. Musuh orang, jadi musuh orang kerana Allah. Habis ni. Ni milah Nabi Ibrahim ni. Nabi tatbikkan dalam doa dia, dalam sembahyang dia. Ni milah Nabi Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Dan wawassa biha Ibrahim bani. Begini juga Nabi Ibrahim telah pesan pada anak-anak dia, pada Yakub. Begitu juga Nabi Yakub pesan pada anak dia. Wawassa biha Ibrahim bani wa Yakub. Begitu Nabi Ibrahim telah pesan pada anak dia, begitu juga Yakub pesan pada anak dia. Cucu Nabi Ibrahim. Yakub ni Israel. Dia bagi tahu innallaha astafa lakumuddin. Allah telah pilih pada kamu agama ni. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tengok ni, janganlah kamu mati melainkan kadang-kadang muslimun. Serah diri pada Allah. Tunduk pada Allah muslimun. Tengok mana ada muwahhidun, mana ada tauhid, mana ada. Ini lebih tinggi lagi ni. Kita tauhidkan Allah kerana perintah Allah ya. Baru kita rasa besar belaka ni bila mari ujian tidak berkait dengan tauhid ke tak apa. Mai jarak tak terlibat dengan tauhid tak apa. Cek ha. Dia akan kesal dia jadi lagu tu. Kesal. Tak sembahyang Jumaat tak apa lagi, tak merah telinga lagi. Sebab apa tak libat dengan? Sebab dia faham tauhid paling betul sekali. Kita mentauhidkan Allah kerana perintah Allah, kerana taslim pada Allah. Sebab tu para malaikat sujud pada Nabi Adam, sujud taslim pada Allah. Taslim pada Allah SWT. Sebab tu ni pesan Nabi Ibrahim. Sebab tu pesan khutbah Jumaat kita tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cari ayat muwahhidun ada? Tak ada. Iblis tauhid, iblis ahli tauhid. Iblis tak syirik dengan Allah Taala, tapi tidak taslim pada Allah Taala. Celaka akhirnya. Celaka dia. Kena laknat Allah SWT. Jadi kita besarkan apa yang Quran besar. Tengok ni Allah Taala cerita milah Nabi Ibrahim. Ni milah Nabi Ibrahim. Taslim pada Allah. Tengok doa Nabi itu. Mana ada Allahumma uwahhidu. Nah, tak ada. Allahumma salim nafsi. Taslim, semua taslim. Fala tamu, jangan sekali-kali tengok fala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan ada wa antum muslimun. Melainkan ada kamu taslim pada Allah. Tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Mati dalam keadaan nak tunduk pada Allah. Perasaan ni kena ada. Bukan Allah minta 100%. Paling kurang mati dalam keadaan muslimun ni seperti mana huk bunuh 100 orang tu. Hadis Nabi kan bunuh 100 orang. Mula bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa satu orang ahli ibadat, orang soleh ahli ibadat, orang jahil ahli ibadat. Aku telah bunuh 99 orang. Tak, tapi rasa nak taubat pada Allah SWT. Orang sepuaka ada peluang tak? Bunuh 99 orang ada berapa ramai. Hendak kamu telah janda ke isteri, tak yatim ke anak. Orang sepuaka tak boleh ampun dah ni. Tak ada peluang dah. Maka dia cukup 100. Okay, cukup 100.
Allah Ta'ala campur dalam hati dia, nak taubat, pergi cari satu orang alim, bagi tahu saya telah bunuh 100 orang. Ada seorang orang soleh saya telah bunuh. Maka orang lain kata, boleh tak? Saya ada peluang. Orang lain kata, boleh peluang. Kamu boleh bertaubat, tapi dengan syarat kamu kena pindah daripada tempat kamu duduk sekarang, kamu kena pindah pada tempat orang soleh. Maka dia baru buat persiapan nak pindah. Baru dalam perjalanan mati. Itu panggil mati dalam keadaan muslim tu. Mati dalam keadaan nak tunduk pada Allah. Paling kurang tu. Tengok tu, boleh selamat lagi. Pas kita apa orang bunuh orang? Ada kan? Pas orang kita ni tak mayat ya. Tak mayat. Sebab tu harapan tu besar, harapan tu. Tak pujuk orang mati. Kita tak asyik mati dengan nyadar lagu tu. Nyadar, tak ada fikir apa-apa. Oh bahaya. Pas mati dengan putus asa pula dengan Allah. Biarlah ikut Allah, malu nak mayat. So nak mayat dah, tapi nak mudah-mudah tak mayat ke tak? Biarlah Allah Ta'ala awak kira lagu mana ikut dia lah. Reda lah. Ini putus asa. Ini umat telah dibisik oleh syaitan, dia putus asa dengan Allah. Allah Ta'ala tidak suka orang putus asa dengan dia. Sebab dengan dia tak boleh putus asa. Dia masuk pada orang lagu ni, kita kena jumpa bahaya dia. Syaitan khenaan, syaitan masuk bisikan, mu ni bukan pasal demo buat kerja kemah. Dah habis gas baru nak taubat, malu kat Tuhan. Jolo juga dia, tapi kita pakai lagu ni. Biarlah reda kat Tuhan. Awak lagu mana? Bunyi pandai syaitan kecek lagu tu. Kecek reda. Bukan tak semaya awal dah. Bukan muda-muda buat cerita maya. Tak reda ke Tuhan lah. Ikut Tuhan nak buat lagu mana. Nak reda gitu. Dia baca surat khabar metro tak. Gelak. Tunggu mati lagu tu. Ini orang putus asa dengan Allah. Putus asa dengan Allah. Ni wa antum muslim. Ni pesanan Nabi Ibrahim, pesanan Nabi Yaqub. Am kuntum syuhada? Allah Taala tanya Yahudi yang dakwa mereka ni ikut milah Nabi Ibrahim. Kamu saksi ke ketika mana Nabi Yaqub nak mati? Idh qala li bani, bila dia kata pada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, kamu akan sembah siapa selepas aku ni? Maka semua anak dia bagi tahu Nabi Yusuf, adik-beradik dia Bunyamin belaka. Qalu na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhan kamu. Tuhan ayah-ayah kamu, bapa-bapa kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ilahan wahid, Tuhan mana? Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ni muslimun. Tengok ni muslimun. Besar. Kami semua ni Nabi Yusuf, Bunyamin, semua adik-beradik dia tu, 12 orang tu. Kami ni hanya pada dia muslimun, tunduk. Baru kita tahu nama kita ni, jemaah kita ni besar ni. Kita siapa dia? Muslimun. Kita ni muslimin ni. Nama ni besar dah. Tak perlu nama lain dah, tak boleh ejah dah. Nama wa ana minal muslimin. Dalam semaya kita tu kemah-kemin dah. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Kita ni hanya pada Allah kita tunduk. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu tempoh dia. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka buat, amalan yang mereka buat mereka dapat manfaat. Walakum ma kasabat, bagi kamu apa yang kamu buat. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan ditanya apa yang telah mereka buat, amal mereka. Kamu tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan yang telah mereka buat sebelum ni. Berapa ayat ni mari? 2 kali ayat ni mari. Ini nak sebagai jawapan pada dakwah Yahudi, ahlul kitab dakwah. Mereka kalau mati pas ni, tok nenek moyang mereka ni, nabi-nabi ni, soleh-soleh ni akan tolong mereka lah. Jadi ni Allah bagi tahu kaedah. Tu umat yang telah berlalu dah. Dah mereka kata yang Yaqub, dah semua tu orang soleh telah mati dah. Bagi mereka apa yang telah mereka buat, kebaikan yang mereka buat, mereka dapat. Maka kebaikan yang kamu buat, kamu akan dapat. Seperti mana kesilapan mereka tu, apa-apa kesalahan mereka, wala tus'al amma kanu ya'malun, kamu tidak akan dipertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Begitu juga kamu tak akan dapat manfaat. Kesilapan dulu kamu tidak bertanggungjawab, maka kebaikan dia pun mereka dapat. Tengok Allah Ta'ala ulang, biar kita faham konsep dia. Bagaimana kamu boleh duduk sedap gini, tak buat amal, tiba-tiba selamat sebabkan orang dulu? Tidak ada begitu. Tidak ada. Kita bukan nafi syafaat. Syafaat ada, syafaat hak. Kita bagi tahu syafaat ni Allah ada syafaat dia, para malaikat ada syafaat dia, para rasul, para nabi, para sahabat ada syafaat dia. Tapi syafaat ni untuk mulia orang soleh, mulia kepada nabi,
hanya dengan izin Allah. Dan penerima syafaat pun dia hanya akan dapat dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Allah redha, Allah luluh dulu. Kalau Allah tak luluh, tak ada siapa boleh bagi. Kita ada syafaat Allah tak kenal, tapi Nabi kata, ni orang kita ni ya Allah. Orang kita tak ada. Syafaat lagu tu tak ada. Tak ada. Tak ada siapa berani kecek. Tak ada. Akhirat ni tak ada siapa berani kecek. Illa man adina lahur rahman. Malaikat orang yang mana Allah Taala bagi, Allah Taala izin, wa qala sawaba, dia kecek betul ya. Kecek hak. Kecek hak. Orang yang langgar hak maka tak ada. Wa qalu kunu hudan aw nasara, ni sambung lagi. Yahudi ahlul kitab dakwah ni. Mereka kata jadilah Yahudi ataupun jadilah Nasara, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Boleh bayar baru tu ayat lagu ni. Yahudi dia buat kerja ni. Duk sebar kan. Kita je betul ni, Muhammad tak betul. Khususnya orang Madinah. Kita kena bayar orang Madinah duduk dengan Yahudi ni puluh-puluh tahun, nikah dah. Sama-sama dia dah. Madinah ni. Lepas Nabi baru mari. Lepas dengan hebah dia kan. Lepas tu kekayaan daripada dia pula. Toke-toke Yahudi ni bukan setakat kecek saja. Kebun-kebun dia toke. Kedai-kedai dia belakang. Sebab sama ni Yahudi pergi mana-mana tempat kan, dia kuasai ekonomi lalu. Madinah pun ekonomi Madinah ni orang Yahudi kuasai semua. Orang Madinah di Bait Aus dan Khazraj ni tahaluf dengan Yahudi pun mereka kerja jadi kuli Yahudi ya. Dua-dua pihak. Yahudi benar baik dengan orang Madinah, bukan baik sepenuh hati, mereka nak guna sebagai ekonomi dia ya, sebagai buruh. Sebagai buruh. Mereka perlu. Dia muka sistem Allah Taala buat lagu tu, dia kena baik dengan ketua-ketua kabilah, jadi dia pergi ketua-ketua kabilah. Tak, sebab dia nak guna kerja dia kebun dia. Dia sahabat-sahabat masa ni kan masih kerja dengan Yahudi lagi. Masih kerja dengan Yahudi lagi. Kalau kita boleh bayar kan sahabat-sahabat pertengahan pula ekonomi B40 pula kan tak. Dia punya kedai-kedai dia tu pun bergantung pada Yahudi juga. Dia punya taraf ekonomi. Sahabat-sahabat Ansar ni. Hak ni golongan lemah ni, hak ni jadi munafik ni. Nak bila mari perintah Allah terjejah agak, nah mula takut. Mula takut. Sebab dia kedai dia dengan Yahudi, tak boleh pisah dengan Yahudi. Keadaan ekonomi di Madinah ni, di Madinah ni. Dan mereka sudah lama diasuh oleh Yahudi. Sebab Yahudi buat statement lagi ni, jadilah Yahudi kalau kamu betul, ataupun jadilah Nasara baru kamu betul. Ni yang jalan betul. Allah Taala bagi kul katakanlah bal millata Ibrahim hanifa. Milah Nabi Ibrahim itulah milah yang betul. Milah Nabi Ibrahim milah yang betul. Milah apa dia? Hanifa. Ni ciri milah Nabi Ibrahim. Asal dia taslim, yang kedua apa? Hanif. Hanif ni apa dia? Condong ke arah hak. Condong ke arah hak. Jauh daripada batil. Bila condong ke arah hak, jauh daripada batil. Condong ke arah hak. Ini milah Nabi Ibrahim. Segera ke arah kebaikan. Kederhakaan ni jauh. Tuhan ni. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang musyrikin. Gapo dia milah Nabi Ibrahim? Teranglah, qulu amanna billah. Katakanlah kamu semua orang Islam, amanna billah. Ni milah Nabi Ibrahim. Ikut apa yang diwahyukan. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Ni bercakap pagi ni milah Nabi Ibrahim. Berarti daripada imla. Milah kan? Perkataan daripada imla. Imla. Mala yumli kan, amla yumli, asal daripada perkataan dia tu. Imla ni kalau di sekolah Arab, dia ada satu madah imla. Imla ni apa dia? Ustaz baca, anak murid tulis. Dia tulis seperti mana dibaca oleh ustaz. Itu panggil imla tu. Imla. Dia nampak dia punya milah Nabi Ibrahim. Ikut seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu milah Nabi Ibrahim. Tak ada bijaan. Seperti mana ayat ni konsep asas milah Nabi Ibrahim. Selain daripada taslim tadi, selain daripada hanif, Allah Taala bagi tahu, dan ni dia sudut tatbik dia, dari sudut praktik ni gini. Qulu, kata begini, maka kita berkata. Kita kata qulu je. Qulu. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Ni milah Nabi Ibrahim. Wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, sufi Ibrahim. Apa yang diturunkan pada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub,
wal asbat, anak cucu dia. Wa ma utiya Musa, apa yang diberi pada Nabi Musa, apa yang diberi pada Nabi Isa. Wa ma utiya nabi, apa yang diberi pada semua nabi-nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min, kita tidak bezakan siapa-siapa di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, kami hanya pada Allah muslimun. Ini milah Nabi Ibrahim. Ini milah Nabi Ibrahim. Sejelas ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Mana bila kita kata beriman dengan Allah, beriman dengan kitab yang diturunkan pada kita, ni mana kita ikut ni jelah. Lari daripada ikut ni itu bukan milah Nabi Ibrahim lah. Semudah tu ya. Sebab Nabi Ibrahim tidak peduli kan? Tengok perintah Allah Taala. Sebab kita nak faham, Allah Taala jadikan Nabi Ibrahim contoh kita ni. Nabi Ibrahim duduk di Mekah, hijrah ke Mekah. Tak. Bawa anak kecil, tidak ada asbab kehidupan. Tiba-tiba datang perintah Allah SWT, suruh tinggal kan, pergi tempat lain pula. Bayang kan? Bayang. Tak ada ke satu. Ada sebekah kurma, ada sedikit air. Berapa hari boleh gitu? Hari boleh. Bila Allah nak tunjuk pada kita, ni milah Nabi Ibrahim. Bila Allah kata tinggal. Sebab yang bagi rezeki Allah, yang bagi perlindungan Allah, yang bagi keamanan Allah, yang bagi rezeki Allah. Bila kamu tunai perintah Allah SWT, Allah yang suruh perintah, dia hak ni Allah yang bagi rezeki, takut ke apa dia? Hak ni nak supaya umat ni faham, kita faham. Bukan kamu yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Sebab kita ni bab dia panggil, sebab tu dia tak faham Nabi Ibrahim melainkan dengan bahasa iman. Dia kena faham dengan bahasa iman. Seperti mana kita faham dengan bahasa dunia kita. Kita faham dengan bahasa dunia. Bahasa dunia lagu mana? Kalau bos kita CEO, bos suruh pergi Fiji. Tak? Bos suruh, maka kita gila. Bos baik, kita kenal bos kita. Tak? Okey, pun tak heran. Moga masing-masing yakin dengan bahasa dunia ni, semua orang yakin. Mana lagi ketika orang kerja di apa dia? Kat offshore tu tak? Tinggal dak sebulan, balik rumah seminggu je. 3 minggu dia tu. Tak kata gapo, bahasa dunia semua faham kan tak? Tapi kalau pergi tinggal 40 hari ke apa tak? Oh, gel-gel kan anak bini lagu mana tak tengok. Gel-gel kan. Sebab nak faham ni kena bahasa iman baru faham. Hak ni bahasa dunia kan. Orang faham belaka, tinggal 6 bulan tak apa. 6 bulan lagi. Kira balik 6 bulan sekali. Tak ada gapo. Tak ada gapo. Sebab faham ni lah dunia kan. Oh. Orang faham belaka. Maka orang tak bersoal. Itu bahasa kita. Nabi Ibrahim ni malakut, Allah telah tunjuk daripada malakutus samawati wal ardh. Jelas tetap Allah. Batu suruh tinggal tak ada gapo. Allah kasih pada Nabi Ismail lebih daripada Nabi Ibrahim kasih pada Nabi Ismail lagi. Allah Taala kasih pada Ishmael lebih daripada Nabi Ibrahim lagi. Bahawa ni perintah Allah. Bahawa Allah bagi razak. Allah yang kontrol pula, Allah tidak berhajat siapa-siapa pun. Ni yang ada pada Nabi Ibrahim ni, buat tu tinggal gitu tu. Tapi payah kita kan. Tarbiyah kita. Ni dia bagi iman ni. Dan Nabi ni ditarbiyah, Nabi ni nak bina ni. Nak yakin dengan perintah Allah SWT. Bukan senang, lepas ni berat lagi Nabi kena ni. Kedai sahabat akan diuji berat lagi. Lepas ni akan berlaku badan ni. Ni kita baru dalam proses. Ni kalau kita nak masuk ayat berkenaan kiblat ni, mana kita dari Madinah ni setahun setengah dah. Sebab di proses pertukaran kiblat ni, Nabi berada di Mekah dari 17 bulan ataupun 18 bulan ataupun 19 bulan. Setahun lebih. Dan kita ni dalam keadaan ni, Nabi sekali sudah terbiah para sahabat. Hala tuju tak tahu mana lagi. Hala tuju baru duduk Madinah nak makan ya. Ni qadiyah Nabi dengan para sahabat ni mikir lagu mana nak sempurnakan perintah Allah SWT sekarang semasa. Dia lagu mana nak makan ya ni. Sebab tu pergi kejar Badar berlaku tu sebab nak ambil dagangan Abu Sufyan untuk keperluan ni ya. Itu semasa ya. Mana fikir tinggi nak bagaimana duduk mesyuarat dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, bagaimana kita nak kuasai Mekah, lepas ni nak kuasai tak ada demi Allah tidak ada, bukan nubuah gitu. Semudah tu Allah Taala, kamu sempurnakan perintah Allah. Allah Taala kata, Allah Taala tarbiyah, Allah Taala ajar pada kita. Allah Taala buat keadaan-keadaan tu Allah Taala buat. Tengok Yahudi pun. Tengok mana ada Nabi fikir walaupun Allah Taala turun ayat begini kritik Yahudi, dedah kejahatan Yahudi, ingin sekali Yahudi supaya kamu kufur dengan Allah SWT. Mana ada Nabi duduk dengan dalam majlis musyawarah Nabi dengan Abu Bakar fikir lagu mana kita nak halau Yahudi daripada Madinah, lagu mana kita nak atasi ekonomi dia. Tak ada. Allah SWT buat keadaan Yahudi jadi temulah. Lepas ni turun satu surah, Suratul Hashr. Kita akan baca surah Madinah, surah ke-101, surah Al-Hashr. Al-Hashr ni gambar dia surah pengusiran Yahudi.
Bagaimana nak usir Yahudi? Sekarang di Madinah ni, supermarket semua Yahudi kuasai. Tak? Apa dia DIY ke apa? Alat-alat ubat rumah ni panggil ke apa? Hardware ni semua duk Yahudi belakang. Alat-alat perisai ni pedai, semua duk Yahudi belakang, kedai Yahudi belakang. Di Madinah ni. Orang Madinah ni tak ada kau satu. Kain-kain semua Yahudi belakang. Ni di kau ekonomi di Madinah ni, Yahudi semua tokai. Dia tanah-tanah Yahudi belakang. Orang Madinah ni kerja dengan Yahudi ni. Dan Nabi pun nak makan pun berhutang dengan Yahudi kan. Tapi tak ada terfikir bagaimana nak lawan ekonomi Yahudi. Tak ada satu. Tak ada. Allah tak nak buat langkah Yahudi akan jadi silap. Tak nak buat. Allah tak sendiri bagi tahu surah Hasyr, Allah tak bagi. Mu pun tak fikir kamu bagaimana Yahudi boleh keluar, dan Yahudi pun tak terfikir mereka boleh keluar. Punya kemah dia. Sebab kita tak terfikir bagaimana orang Cina ni boleh keluar daripada Malaysia ni. Tak terfikir. Dia pergi belakang, tanah dia belakang. Tapi bila kita ikut wahyu Allah, Allah nak bagi tamkin kan? Allah bagi tamkin. Allah buat langkah-langkah dia jadi terbonlah. Sebab hati manusia dalam genggaman Allah. Sebab tu Allah Ta'ala nak suruh kita takluk dengan dia, nak suruh kita rasa dia tuai kita. Kita buat kerja ni, kita nak buah dia, kita ni koli dia. Kita hanya tukar sayang dia. Allah nak kita ni sebagai hamba dia ni memang takluk dengan dia. Bila kita ada hubungan kita dengan dia, dia lepas ujian-ujian dia, maka bila dia nak bagi, dia nak bagi sebab dia nak binasa Firaun. Satu hari Firaun binasa tu. Kita tunggu banyak hari. Allah tak ayat pada Nabi Musa, kamu pergi ke arah laut, Firaun akan ambak kamu, kami tahu belakang. Pergi ya. Sehari Firaun dengan istana dia, dengan aset dia, kita kata triliun gapa-gapa ada. Sehari habis. Ni Allah yang kontrol, yang bagi tahu kita baca surah Makki ke tak? Dia belakang. Kau jawab apa dia? Tapi nak supaya kita jadi lagu ni dulu. Ikut milah Nabi Ibrahim. Lagu mana milah Ibrahim? Seperti mana Allah nak kata, "Qulu," katakanlah, "amanna billah." Maka kita ikut amanna billah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina. Kemah keming. Tak paling kiri kanan dah. Tak paling. Barulah kita boleh jadi hamba Allah yang sebenar-benar. Fa in amanu bimisli ma amantum bi, maka dikata pada Yahudi, kalau kamu beriman seperti mana para sahabat ni beriman lagu ni, yang ikut milah Nabi Ibrahim lagu tu, yang ikut sasa tu, faqad ihtadau, maka mereka pun berada petunjuk juga. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, hum fi syiqaq, mereka berada dalam kesesatan. Lepas tu lagu mana keadaan mereka ni? Semua bawah mereka, ekonomi bawah mereka, fa sayakfikahumullah. Allah Taala akan lindung kamu, akan cukupkan kamu daripada perancangan jahat mereka. Segala perancangan jahat mereka tu Allah Taala akan lindung kamu. Jangan takut, jangan peduli, tengok ni jaminan daripada Allah. Ke Yahudi kan, walaupun dia duduk Madinah, tapi walak dia ada hubungan dengan Quraisy. Nabi tak boleh sekat. Sebab dia bebas, dia boleh buat asal nak pergi Madinah ni, nak pergi ke orang bukan boleh. Nabi boleh buat apa dia? Tak boleh visa, tak boleh keluar daripada Madinah. Macam itu. Kalau kata tak boleh di Madinah, dia pergi ke Syam. Orang Quraisy pergi ke Syam. Boleh buat perjumpaan, macam-macam tempat dia boleh. Dan Nabi tak ada kontrol ke apa. Dia memang pun dia buat gitu pun. Dia bukan pergi ke Syam, memang dia pergi ke Mekah, orang Yahudi ni. Dia pergi bakar orang Mekah ni. Suruh lawan Nabi. Yahudi. Dia main, dia pelaga ke orang Mekah ni. Dia akan hasut. Kalau kamu tak pergi Mekah ni akan dikuasai dia. Kau tahulah. Orang lagu ni. Gapo dia buat di Madinah, macam-macam perancangan dia buat. Itu yang dimainkan oleh Yahudi. Nabi tahu. Tapi tengok Allah SWT bagi tahu apa dia. Pasal kamu tak secara pada mereka. Kamu fokus kamu sempurnakan perintah Allah. Didik para sahabat dengan kitab Allah. Bina hubungan sama-sama sahabat, bina molek hubungan. Orang kita ni kena kemah ni sahabat-sahabat masih lagi tak, kita kata baru lagi. Tak ditarbiah dengan sempurna lagi. Bagi tahu. Sebab tu benda ni besar kan. Kita nak kuat orang kita ni kawan. Nak berjual lagu mana, semaya pun tak tahu mana, mai subuh apa orang, mai subuh. Orang lagu ni, keadaan masyarakat kita ni, kalau Jepun mari jadi tali baru Jepun, Belanda mari jadi tali Belanda. Dia perang, mula kita nak perang musuh, kita perang orang kita dulu. Orang kita tu boleh dijual beli. Tak. Asal perut dia tak terjejah, asal perut bini dia tak terjejah, anak dia terjejah, maka dia sanggup lawan siapa dia. Mana ada Melayu, mana ada bangsa, mana ada apa-apa ni. Mazhab dia, mazhab perut dia ya. Orang lagu ni. Ni hakikat manusia. Dia sejarah telah berlaku dah. Jangan berlaku dah. Sebab tu ni kita dapat bina satu orang yang mana cukup merdeka. Tak terkesan dengan semua keadaan, yang dia terkesan dengan Allah. Nak lahir orang lagu ni. Dan orang lagu ni boleh buat islah. Boleh buat islah.
Dan ni Allah Taala kata sibghatullah, inah celupai Allah. Wa man ahsanu minallah, tidak ada yang lebih hebat, lebih cantik daripada celupai Allah Subhanahu wa taala. Milah Nabi Ibrahim tu. Gapo dia? Wa nahnu lahu abidun, kami ni hanya hamba pada Allah. Ni celupai Allah. Dia rasa diri dia ni hanya hamba Allah. Tuan dia hanya Allah. Dia semua orang ni baik siapa-siapa pun hamba Allah juga kan. Dia tak terkesan. Tuan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lepas ni pula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta